Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan panduan menulis rumusan KSSM Bahasa Melayu SPM kertas 2. Okey, soalan rumusan ni ada dalam bahagian C kertas 2. Nombornya nombor 9, soalan 9, jumlah markah 30 markah, cadangan masa 45 minit. Okey, kita tengok dahulu apa panduan umum tentang rumusan. Panjang petikan tidak lebih 300 patah perkataan. Dia akan bagi awak petikan dan petikan tu tidak melebihi 300 patah perkataan. Petikan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Maksudnya bahan yang dibagi dekat awak nanti mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan. Sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza. Contohnya petikan prosa, puisi dan grafik. Tetapi mempunyai tema yang sama. Dia terdiri daripada bahan yang berbeza tetapi temanya yang sama. Contoh temanya kemalangan. Tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Awak kena kenal pasti apa yang dia minta. Okey, seterusnya. Calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Kita kena kenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Kalau ada 2 fokus, kita kena kenal pasti. Kalau ada 3 fokus pun, kita kena kenal pasti semua. Markah keseluruhan isi ialah 20 markah. Markah isi 20 markah. Pecahannya pendahuluan 2 markah. Isi 16 markah. Kesimpulan 2 markah. Calon perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Ni awak kena ni ambil maklum. Kita perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Awak kena wajib ada 8 isi lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Dalam setiap bahan kena ambil isi dan kita kena sentuh setiap fokus. Markah bahasa dinilai secara holistik 10 markah. Cemerlang 8 hingga 10, baik 5 hingga 7, sederhana 3 hingga 4, lemah 1 hingga 2. 20 markah isi, 10 markah bahasa, jadi 30 markah. Okey, seterusnya. Rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Jadi kena ikut, jangan lebih 120 patah perkataan. Kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Perlu ada kesimpulan. Jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Jadi esei apa? Ada apa? Ada perenggan. Jangan tulis dalam point. Itu tak betul. Okey, seterusnya. Panduan penskoran. Markah keseluruhan ialah 30 markah. Markah keseluruhan isi ialah 20 markah. Markah keseluruhan bahasa ialah 10 markah. Okey, untuk isi, untuk bahagian pendahuluan. Untuk bahagian pendahuluan, satu pendahuluan membawa markah 2. Isi pula, awak kena masukkan 8 isi membawa markah 16. 8 darab 2, 16. Kesimpulan, satu kesimpulan membawa markah 2. Jadi, jumlahnya 20 markah. Manakala untuk bahasa, jika awak nak dapat markah penuh ataupun cemerlang, perlulah mendapatkan tahap cemerlang 8 hingga 10. Untuk baik 5 hingga 7, sederhana 3 hingga 4, lemah 1 hingga 2. Jadi 20 ditambah dengan 10, jadi jumlah untuk markah rumusan ialah 30 markah. Okey, ini merupakan contoh item yang dikongsikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun LPM. Okey, bahan 1. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Daripada arahan pun dah banyak dia bagi tips dekat kita. Contohnya dia cakap apa?
Dia suruh jangan, tidak, dicakap tidak melebihi 120 patah perkataan. Jadi kadang-kadang pelajar tak baca arahan, sebab tu dia tulis sampai 160 patah perkataan. Kena baca arahan soalan. Seterusnya dia cakap ada dua bahan. Baca, petikan dan teliti bahan grafik. Maksudnya dekat sini ada dua bahan. Satu petikan, satu lagi bahan grafik. Okey, kita tengok contoh item. Okey, ini contoh item untuk bahan satu. Bahan satu dia cakap apa? Dia bagi kita petikan. Okey, seterusnya bahan dua. Bahan dua dia bagi kita apa? Dia bagi kita poster. Okey, itu je dia bagi dua bahan. Tapi ada soalan dia bagi sehingga 3 bahan. Contoh dah ada bahan 1, ada bahan 2, dia tambah lagi satu bahan yang ketiga. Okey, panduan menulis rumusan. Baca dan teliti kedua-dua bahan. Baca dan teliti kedua-dua bahan. Janganlah awak tak baca, baca dulu, fahamkan petikan ataupun bahan tu tentang apa. Kedua, cari semua fokus. Cari semua fokus dalam kesemua bahan. Contohnya, kata kunci, sebab, usaha, kebaikan, halangan, peranan, ciri. Selalunya soalan ni, soalan rumusan akan kata kuncinya berdasarkan semua inilah. Ini kita panggil dia sebagai kata kunci ataupun kehendak soalan nanti yang kita kena cari. Okey. Seterusnya, ini merupakan panduan ringkas macam mana kita nak tulis pendahuluan. Contoh, kalau pendahuluan 2 fokus, untuk mendapatkan 2 markah, kita perlu tulis rumusan membincangkan apa dan fokus kedua. Noktah macam tu. Kalau awak hanya tulis rumusan membincangkan fokus satu je, maksudnya awak akan dapat 1 markah. Sebab apa? Awak tak masukkan fokus kedua. Tetapi untuk pendahuluan jenis 3 fokus, awak kena masukkan apa? Kena masukkan ketiga-tiga fokus. Gunalah kata hubung. Ni kata hubung ni. Kita masukkan dan. Contoh tengok, kalau dia dapat 1 markah ni. Sebab apa tak dapat markah penuh? Sebab dia tak masukkan fokus. Mana dia punya fokus ketiga? Tak ada. Jadi kena masukkan semua fokus dalam pendahuluan rumusan. Okey, ini cara kita nak membuat penutup rumusan 2 markah. Terdiri daripada tema. Pertama sekali kena ada apa? Untuk buat rumusan penutup, kita kena ada tema. Kedua, kena ada cadangan. Yang ketiga, kena ada kesan. Ni contoh. Dalam satu ayat je. Jangan buat sampai 3-4 ayat. Tak perlu. 1 ayat sahaja. Contoh, kesimpulannya, permainan congkak perlu diperkenalkan kepada anak-anak supaya permainan ini tidak dilupakan. Ayat tema ada, cadangan ada, kesan ada. Jadi, pemeriksa tanpa segan silu akan bagi markah berapa? Dia akan bagi 2 markah sebab awak menepati kehendak soalan. Okey, kita akan tengok kedua-dua bahan ni. Kita akan cuba kenal pasti fokus dalam setiap bahan. Kita ada berapa bahan? Tandakan siap-siap. Kita ada 2 bahan. Ni bahan yang pertama dan ini merupakan bahan yang kedua. Okey, kita tandakan siap-siap. Okey, kita baca sama-sama. Jangan malas untuk membaca. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Setiap tahun, Malaysia meraihkan Hari Kebangsaan. Diam tidak diam, sudah lebih separuh abad negara kita terlepas daripada cengkaman penjajah. Menjadi rutin tahunan. Menjelang sahaja bulan Ogos atau juga dikenali bulan kebangsaan, agensi atau kementerian yang berkenaan akan mula menjalankan kempen Kibarkan Jalur Gemilang sebagai usaha untuk meningkatkan semangat patriotik.
Program-program yang bercorak kenegaraan seperti pertandingan nyanyian lagu patriotik dan pementasan teater drama juga dianjurkan oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO), pihak sekolah dan agensi-agensi kerajaan supaya mesej semangat cinta akan negara sampai kepada golongan sasaran. Namun, program-program tersebut kurang berjaya dalam mencapai matlamatnya kerana kurangnya penghayatan para remaja dalam aktiviti bercorak kemerdekaan tersebut. Perkara yang menjadi kebimbangan banyak pihak ialah generasi muda tidak mengambil endah tentang Hari Kebangsaan. Mereka sewajarnya menghayati erti kemerdekaan dengan mendalam. Sebagai generasi muda yang bertanggungjawab, mereka berperanan untuk membina kejayaan negara, iaitu sanggup bekerja keras untuk negara. Mereka juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Hal ini demikian kerana pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju menjelang 2020. Tanggungjawab lain yang perlu dilakukan oleh generasi muda ialah mereka perlu membantu pihak kerajaan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana keamanan dapat mengelakkan negara daripada serangan musuh sama ada berbentuk fizikal atau psikologi. Tambahan pula, tugas generasi muda adalah untuk memastikan Malaysia akan terus berpegang pada konsep keadilan dan kesaksamaan. Dengan ini, semua rakyat dapat menikmati kemakmuran dan kemajuan bersama-sama. Selain itu, generasi muda yang akan mengisi perjuangan kemerdekaan hendaklah memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan oleh setiap rakyat di negara ini. Sesungguhnya kejayaan negara dalam fasa kedua 58 tahun kemerdekaan memerlukan komitmen semua pihak terutama generasi muda. Dipetik dan diubah suai daripada di manakah semangat patriotisme kita oleh Dewan Siswa Ogos 2015. Okey, petikan 1 berkaitan dengan semangat patriotik ataupun sambutan bulan kemerdekaan. Okey, kita tengok bahan kedua. Okey, bahan kedua, ni poster yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Apa tajuk poster ni? Pelancaran Bulan Kebangsaan 2019. Okey, ni poster. Kita tengok balik bahan 1. Okey, daripada bahan 1 sama-sama kita cuba cari fokus. Apa yang dicuba nak fokuskan dalam petikan ni? Apa mesej yang cuba disampaikan oleh penulis? Kita sama-sama baca. Okey, menjadi rutin tahunan menjelang sahaja menjalankan kempen kibar. Okey, ni dia punya fokus utama. Menjadi rutin tahunan menjelang sahaja bulan Ogos atau juga dikenali bulan kebangsaan, agensi atau kementerian yang berkenaan akan mula menjalankan kempen kibarkan jalur gemilang sebagai usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Okey, itu fokus pertama dia. Usaha. Okey, kita highlight kan. Agensi. Okey, cikgu ambil kecil sikit. Agensi atau kementerian yang berkenaan akan mula menjalankan kempen kibarkan jalur gemilang sebagai usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Okey, itu usaha. Kita nampak sekarang fokus pertama dia tentang apa? Fokus pertama dia tentang usaha. Okey, kita tuliskan, cikgu buat dalam ni F1 tu fokus 1, bahan 1 berkaitan dengan usaha. Okey. Okey, kita dapat jumpa yang pertama ni lah. Yang kedua, kita cari lagi ada usaha lagi tak? Program-program yang bercorak kenegaraan seperti pertandingan nyanyian lagu patriotik dan pementasan teater drama juga dianjurkan oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO),
pihak sekolah dan agensi-agensi kerajaan supaya mesej semangat cinta akan negara sampai kepada golongan sasaran. Itu pun merupakan fokus pertama bahan 1. Apa lagi? Contohnya program-program yang bercorak kenegaraan seperti pertandingan nyanyian, lagu patriotik dan pementasan teater drama juga dianjurkan. Jadi kita dah jumpa 2 fokus dalam bahan 1. Tapi tu fokus 1. Kita cari lagi, ada lagi tak? Pihak sekolah, namun program-program tersebut kurang berjaya dalam mencapai matlamatnya kerana kurangnya penghayatan para remaja dalam aktiviti bercorak kemerdekaan tersebut. Perkara yang menjadi kebimbangan banyak pihak ialah generasi muda tidak mengambil endah tentang hari kebangsaan. Mereka sewajarnya menghayati erti kemerdekaan dengan mendalam. Sebagai generasi muda yang bertanggungjawab, mereka juga berperanan untuk membina kecemerlangan dalam pendidikan. Hal ini demikian kerana pendidikan kita dah nampak fokus 2 dia. Sekarang kita dah nampak. Cikgu tukarlah. Cikgu tukar warna yang supaya awak tak keliru. Cikgu pakai warna ni. Sekarang kita nak cari dia punya fokus. Fokus 2 bahan 1. Tapi masih bahan 1 jangan salah. Sekarang kita nampak dia punya fokus kedua dia tentang apa? Tentang peranan generasi muda. Kalau tak percaya, cuba kita tengok apa dia punya peranan. Peranan dia kita tengok sama-sama. Sebagai generasi muda yang bertanggungjawab, mereka berperanan untuk membina kejayaan negara. Itu yang pertama. Mereka berperanan untuk membina kejayaan negara, iaitu sanggup bekerja keras untuk negara. Itu yang pertama. Apa lagi yang kedua? Cuba tengok yang kedua. Apa lagi peranan generasi muda ni? Mereka juga perlu mereka juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Itu peranan generasi muda yang kedua. Seterusnya yang ketiga. Hal ini demikian kerana pendidikan mainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran. Tak ada. Seterusnya kita tengok rangkap yang terakhir, perenggan yang akhir. Tanggungjawab lain yang perlu dilakukan oleh generasi muda. Mereka apa? Mereka perlu membantu pihak kerajaan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Itu dia punya peranan yang ketiga. Cari lagi, ada lagi tak? Hal ini dikatakan demikian kerana keamanan dapat mengelakkan negara daripada serangan musuh sama ada berbentuk fizikal ataupun psikologi. Tambahan pula, tugas untuk generasi muda adalah untuk memastikan Malaysia akan terus berpegang. Ni kita nampak lagi apa tugas generasi muda. Tugas generasi muda yang seterusnya ialah memastikan Malaysia akan terus berpegang pada konsep keadilan dan kesaksamaan. Kita dah nampak 4 banyak dah ni. Seterusnya ada lagi tak? Dengan ini, semua rakyat dapat menikmati kemakmuran dan kemajuan bersama-sama. Selain itu, generasi muda yang akan mengisi perjuangan, ada lagi. Diorang perlu apa? Akan mengisi perjuangan kemerdekaan. Hendaklah memastikan prinsip memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan oleh setiap rakyat di negara ini. Kita dah nampak 6 dah ni. Ni nombor 5, ni nombor 6, fokus 6. Sesungguhnya kejayaan negara dalam fasa kedua itu tak ada. Nampak tak? Kita ada 2 fokus sekarang. Cikgu tulis balik dekat bawah ni supaya awak nampak. Kita sekarang bahan 1. Bahan 1 kita ada berapa fokus? Kita ada 2 fokus. Fokus yang pertama, fokus yang kedua. Fokus pertama kita tentang apa? Tentang usaha memupuk semangat patriotisme dalam generasi muda. Yang kedua, fokus kedua kita apa? Peranan generasi muda kepada negara kita. Macam tu je nak cari fokus. Tengok apa yang cuba, mesej yang disampaikan oleh penulis. Apa yang banyak dalam tu. Kita sekarang dah settle. Dah selesai bahan 1. Kita pergi
tengok bahan 2 pula. Okey, ni bahan 2. Kita tengok apa sebenarnya fokus dia. Dia cerita pasal apa? Dia bagi tarikh 3 Ogos, 31 Ogos, 16 September, Hari Malaysia, pelancaran Bulan Kebangsaan, Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, ada Sayangi Malaysiaku, ni tema sambutan Hari Kebangsaan. Okey, cuba awak tengok balik. Banyak aktiviti ni sebenarnya itu ada kaitan dengan apa? Okey, cikgu nak bagi awak nampak. Kita nampak banyak kan, banyak aktiviti yang dia nak buat. Aktiviti-aktiviti yang dia buat ni untuk apa sebenarnya? Apa lagi kita panggil? Kita panggil dia sebagai langkah ataupun kita panggil dia sebagai usaha. Usaha apa? Usaha untuk memupuk semangat patriotik. Jadi ini dah sama macam fokus 1 bahan 1 kan? Fokus 1 bahan 1 tentang usaha. Ini pun usaha juga ni. Kenapa kita cakap usaha? Kita tengok satu persatu. Cuba kita tengok. 3 Ogos, pelancaran Bulan Kebangsaan. Itu pun satu aktiviti. 31 Ogos, Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan. Ini pun macam aktiviti juga. Seterusnya, 16 September, Hari Malaysia. Ini pun semua usaha untuk memupuk semangat patriotik. Nampak? Ada, ini kita panggil dia fokus 1 bahan 2. Tengok berapa fokus dia ada. Dia ada 1 fokus, dia ada 2 fokus, dia ada 3 fokus. Kenapa awak cakap ini merupakan fokus? Sebab cuba tengok apa yang dia cuba nak sampaikan. Dia nak sampaikan bahawa ada banyak aktiviti yang akan diadakan sempena pelancaran Bulan Kebangsaan 2019. Pelancaran Bulan Kebangsaan ni untuk apa orang buat? Inilah tadi. Usaha untuk memupuk semangat patriotik. Jadi sekarang kita dah ada ni, dah ada berapa? Kita dah ada 2. Kita ada 2 bahan Okay, cikgu tambah ni. Okey, sekarang kita ada berapa bahan? Sekarang kita ada 2 bahan. Kita tengok bahan pertama dulu Cikgu nak bagi awak nampak ni. Okey, bahan pertama. Bahan pertama, okey, cikgu gariskan. Dia ada berapa fokus? Dia ada, kita buat biar awak nampak. Ni fokus pertama, ni fokus kedua. Okey, bahan pertama dahulu Okey, berapa kita nampak? Ada nampak berapa dia punya fokus? Kita kira lah. Janganlah malas. Okey, fokus pertama ada berapa? Okey, 1, 2. Yang warna biru ni 1, 2. Ada 2 je fokus dia. 2. Okey, kalau fokus 2 dalam bahan 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fokus. Banyak pula kan? Okey, seterusnya kita pergi tengok bahan 2. Dalam bahan 2, kita gariskan biar awak nampak. Okey, kita tengok dalam fokus bahan 2 ni. Dia ada berapa fokus? Fokus 1 dia ada tak? Fokus 1, fokus 2. Dia ada fokus 1 tak yang berkaitan dengan fokus 1? Ada. Dia ada berapa? 1, 2, 3. Cikgu tertinggal. Dia ada 1 lagi. Ni nombor 4 fokus keempat dia ialah tema Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih. Okey, dia ada 4. 4 fokus dia. Sekarang dekat ni dia ada fokus 2 tak? Tak ada. Dia tak ada fokus 2. Tapi kita tengok fokus 1 dengan bahan 1 dan bahan 2 untuk fokus 1 dia sama. Sama, kenapa cikgu cakap sama? Sebab yang ni fokus 1 ni dia ceritakan tentang usaha. Yang ni pun sama, ceritakan tentang usaha. Tetapi kalau bahan 1 fokus 2 dia menceritakan pasal peranan. Peranan siapa? Peranan generasi muda. Tapi dekat bahan 2, fokus 2 tak ada apa-apa. Dia ada 2 kaitan. Jadi sekarang dua-dua ni dia ada kaitan. Kita boleh ambil isi daripada fokus 1 dan fokus 1 bahan 1 dan fokus 1 bahan 2.
Okey, jadi tapi yang paling penting kena ingat berapa fokus kita nak ambil, berapa isi yang perlu kita masukkan dalam rumusan kita. 8 isi. Kenapa 8 isi? 8 darab 2 markah berapa? 16 markah. Jangan tulis lebih-lebih. Dia minta 8 isi sahaja. Okey, kita teruskan. Ini cikgu dah sediakan. Isi bahan satu petikan. Pertama sekali tadi kita nampak apa? Kita nampak dia cakap tentang kibarkan jalur gemilang. Okey, satu. Lepas tu kita nampak program-program yang bercorak kenegaraan. Okey, itu fokus satu, bahan satu. Kita tengok pula isi bahan satu. Sama juga, bahan satu. Tapi kita tengok fokus dua. Fokus dua pula tentang peranan. Ada banyak peranan tadi kan? Membina kejayaan negara, mempentingkan kecemerlangan, membantu pihak kerajaan, memastikan Malaysia terus berpegang. Jadi ada 6. Kita tengok bahan kedua pula. Fokus pertama, bahan kedua tentang apa? Usaha. Sama juga dengan fokus satu, bahan satu. Usaha kan sama ni. Ni kan fokus satu dia tentang usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Sama juga usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam generasi muda. Jadi temanya sama. Dia ada berapa usaha? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita kena ambil macam mana? Kita kena ambil isi kan. Kita nak masukkan tadi 8. Jadi kita kena ambil berapa? Kita ambil 3 daripada usaha. 5 lagi kita ambil daripada peranan generasi muda kepada negara kita. Jadi ada 8 isi. Okey, yang 3 ni kita boleh ambil daripada bahan 1 boleh. Kita ambil daripada bahan 2 pun boleh. Okey, ini contoh cadangan jawapan. Jangan lebih 120. Cikgu tengok cikgu tulis 112 je tu. Okey, rumusan membincangkan. Okey, kita tengok sama-sama. Betul ke tidak jawapan ni? Rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda dan tanggungjawab generasi muda kepada negara. Okey, sekarang tengok. Dia ada berapa? Dia ada... Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, ini apa? Ini fokus satu dia. Dan tanggungjawab generasi muda kepada negara ini merupakan fokus 2. Jadi kena masukkan 2-2 kalau nak dapat 2 markah. Sebab dia ada 2 fokus je. Kalau ada 3 fokus, kena masukkan 3 fokus. Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotisme kepada generasi muda ialah menjalankan kempen kibarkan jalur gemilang. Okey, cikgu buat highlight. Kempen kibarkan... Kempen kibarkan jalur gemilang dan penganjuran program-program bercorak kenegaraan. Penganjuran program-program yang bercorak kenegaraan. Dah ada 2 isi. Satu lagi isi. Selain itu, pelancaran bulan kebangsaan juga merupakan usaha meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Pelancaran bulan kebangsaan. Jadi kita nampak ada berapa isi? Untuk fokus 1 ada 3. 1, lepas tu 2 dan akhir sekali 3. Minta maaf ada kesalahan ejaan pada patriotisme. Okey. Dah settle. Kita nak cari 5 isi lagi. Kita tinggal nak masukkan je. Tanggungjawab generasi muda kepada negara ialah pertama apa? Membina kejayaan negara. Dan kita guna kata hubung dan. Kalau kita nak jimatkan patah perkataan, guna dan. Sentiasa mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Jadi kita dah ada ni isi ke berapa? Fokus kedua kita, tapi isi ke-4. Ini isi ke-5. Selain itu, generasi muda perlu membantu pihak kerajaan. Generasi muda perlu membantu pihak kerajaan. Itu isi ke-6. Untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara serta memastikan Malaysia akan terus berpegang pada konsep keadilan dan kesaksamaan.
Itu fokus kedua kita isi ke-7. Dan kita perlukan satu lagi isi. Masuk je lah. Akhir sekali. Perlu ada penanda wacana. Akhir sekali. Generasi muda hendaklah mengisi. Generasi muda hendaklah mengisi perjuangan kemerdekaan negara. Cukup 8 isi kita. Cukup tak cukup? Cukup 8 isi ya. Kesimpulannya, pelbagai usaha boleh dilaksanakan kepada generasi muda supaya mereka akan terus menjaga kedaulatan negara dari pelbagai aspek. Kita ada tema, kita ada ayat cadangan, kita ada kesan. Jadi, patah perkataannya hanyalah 112 patah perkataan. Dia tak lebih 120 patah perkataan. Jadi, kita menjawab tak kehendak soalan? Menjawab tak? Tak lebih 120. Kita masukkan 8 isi. Jadi kita dah menjawab kehendak soalan. Itu sahaja cara untuk panduan menulis rumusan KSSM format baru. Okey, tengok contoh. Macam mana cara diorang kira isi. Dia ambil isi. Pemeriksa tengok isi awak. Contoh. Kalau ada 2 bahan. Ini kita tengok yang ni dulu. Kalau yang ada 2 bahan. Dia akan ambil 8 juga. Apa-apa pun ambil 8. Contoh fokus 1, fokus 2. Fokus 1 dia ambil 2. Fokus 2 dia ambil 5. Ditambah 1 lagi nak cukupkan. Dia ambil dekat fokus 1. 1 isi je. Contohnya kalau fokus, contohnya ada 3 fokus. Sama juga dia akan ambil 8. Dia ambil 5. Dia ambil 1. Ambil 1. Ambil 1. 8. Macam tu je. Jadi kita kena sentuh semua fokus dalam semua bahan. Cuma bilangan dia je kita kena hati-hatilah. Jangan ambil terlebih, jangan ambil terkurang. Kena ambil semua. Ambil semua fokus dalam semua bahan. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum.